Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan mengenai measurement of position, di mana kita akan membincangkan mengenai percentile, percentile rank dan juga quartiles. Okey, so kita start dengan percentile. Jadi untuk percentile, notation dia adalah PK, di mana K itu bermula dari 1 hingga 99. Misalnya P25, P60, P50 dan seterusnya. Okey, so jadi dalam perkara yang melibatkan percentile, kita akan lihat bahagian ini, iaitu finding a data value corresponding to a given percentile. Jadi kita nak tahu cara dia macam manalah. Jadi saya telah pun susun cara berkenaan dalam aturan yang macam ini. Kita boleh lihat kaedah dia. Yang pertama sekali, from the given data, apa yang perlu kita buat? Kita perlu susun data tersebut dari rendah ke tinggi. Ini seperti biasalah kan. So kena susun elok-elok susunan data tersebut. Ini yang pertama. Setelah kita susun data tersebut, kita perlu mencari PK position, iaitu percentile punya position. Misalnya katakan diberi K itu 20, maka kita nak mencari position bagi P20. Apa yang boleh kita buat adalah kita akan menggunakan rumus berikut, iaitu Kn per 100. K itu adalah K yang ini, N itu adalah bilangan data. Contohnya kalau data tu ada 15, maka N ini adalah 15. Dan daripada sini kita boleh dapatkan jawapan. Akan tetapi apabila kita hendak mencari PK ini, apabila kita cuba menyelesaikan PK ini, kita mungkin bertembung dengan dua keadaan. Yang pertama adalah yang ini, iaitu apabila kita dapat PK itu suatu titik nombor yang ada titik perpuluhan, misalnya 2.5. Keadaan yang kedua adalah apabila kita cuba menyelesaikan PK tersebut, the position itu, dengan menggunakan rumus ini, kita akan dapat nombor yang solid macam ni, 4, 7, 6 misalnya. Ya, so satu yang ada titik perpuluhan, satu lagi yang tak ada titik perpuluhan. Jadi apa yang perlu kita buat? Tengok sini. Jika PK tersebut adalah suatu titik perpuluhan, maka kita kena round up to the next whole number. Misalnya kalau PK itu adalah 2.5, maka kita round upkan dia menjadi 3. Contoh lain, PK itu 4.5, maka kita akan pergi kepada 5. Boleh Okey, ini satu keadaan. Keadaan yang lain adalah yang ini. Jika kita dapat satu nombor whole number macam ni sahaja tanpa titik perpuluhan, maka kita kena buat perkara berikut, iaitu misalnya kita dapat 4. 4 ni bermaksud position yang keempat ya. So apa yang boleh kita buat adalah kita kena tambahkan position yang keempat, tambahkan dengan position yang kelima, dan kita bahagi 2. So macam ni. Okey, so maksud dia kita kena cari daripada data yang telah kita susun tadi tu, daripada rendah ke tinggi tu, kita kena cari the fourth position, cari apakah data dia, dan kena cari what is the fifth position, dapatkan data dia, isi dekat sini, dan kita bahagi 2. Itulah dia jawapan dia. Boleh? Okey, so macam tu. Kita lihat satu contoh. Contoh yang pertama, kita diminta mencari 25th percentile. Maksud dia P25. Jadi pertama sekali, daripada data tersebut kita susun elok-elok dari rendah ke tinggi macam ni. Ini telah pun disusun ya. So 2, 3, 5, 6 dan sampai 20. Di mana kalau kita hitung ini, kita ada 10 data. Maka N itu adalah 10. Boleh? Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan menggunakan formula yang diberi, yang kita belajar tadi, untuk mencari position dia.
Jadi apabila kita masukkan semua maklumat, kita akan dapati nilai PK kita, iaitu P25 kita adalah 2.5. Oleh sebab dia ada titik perpuluhan, maka kita kena round up dia menjadi the next whole number. Jadi 3 lah. So 3 ni adalah position dia. So maka kita kena hitung daripada data ini, mana nombor yang ketiga. So 1, the first position 1, 2, 3. Maka 5 adalah jawapan dia. Boleh ya? So 5 adalah jawapan dia. Ini adalah position sahaja. Kita kena cari daripada data yang kita susun tadi. Okey, contoh yang lain, kita diminta mencari P60, ya, 60 percentile. Jadi sama macam tadi, pertama sekali kita mesti susun dalam susunan yang rendah ke tinggi macam ni, dan kita start menggunakan formula to determine the position. Akan tetapi untuk contoh ini, perhatikan kita dapat whole number, tak ada titik perpuluhan. So kita tahu ini akan refer kepada the 6th position. Ya, so kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oleh sebab dia adalah whole number, kita kena pertimbangkan nombor yang seterusnya, iaitu the 7th position. So the 6th position adalah 10, the 7th position adalah 12, ikut ini maka kita tambahkan kedua-duanya dan kita bahagi 2 dan kita dapat 11. 11 adalah jawapan dia. Boleh? Okey. Now kita pergi kepada satu lagi contoh yang agak berbeza dengan dua contoh yang tadi, tetapi dia masih melibatkan percentile. Soalan dia adalah construct a percentile graph. Okey, construct a percentile graph. Baik, dalam kes ini sebenarnya kita perlu melakarkan OGIF. Okey, kita perlu melakarkan OGIF. Cuba kita ingat semula OGIF yang pernah kita belajar sebelum ini. Apabila kita nak melakarkan OGIF, kita perlu pertamanya mengenal pasti apakah keperluan paksi X, apakah keperluan paksi Y, betul? So paksi X, kalau kita dah apa yang kita belajar sebelum ini, paksi X adalah merujuk kepada dia punya upper boundaries, betul tak? Upper boundaries ke, class boundaries ke, tapi yang penting dia adalah boundaries. Paksi Y pula, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada cumulative frequency, betul? Okay, so cuma dalam kes ini OGIF yang kita perlu hasilkan adalah, kita kena sesuaikan, instead of cumulative frequency, now dia akan menjadi cumulative percentage. Itu sahaja beza dia. Yang bahagian sini sama je. Sebelum ini kita belajar upper boundary kan. So sekarang class boundary. So yang paling penting dia adalah boundary. Okay, cuma part ini sahaja yang berbeza, iaitu dia menggunakan cumulative percentage. Okay, oleh sebab itu kita lihat soalan. Okey, katakan kita diberi table yang berikut. Biasanya kita hanya diberi dua ni sahaja, boundaries dan frekuensi, ataupun kelas dan juga frekuensi. Dekat sini dia bergantung sama ada dia nak bagi boundaries ke ataupun dia nak bagi selang. Ya, dia nak bagi the limit. Ya. So dalam contoh ini dia dah siap-siap bagi boundaries. Cuba ingat semula, apabila kita nak buat OGIF daripada data asal yang diberi, ingat tak kita kena tambah satu lagi data baru. Ya, so cuba lihat semula apa yang saya ajar sebelum ini dalam teaching video sebelum ini. Bila nak buat OGIF daripada data table yang asal ini, kita perlu tambah satu lagi. So jadi untuk diringkaskan cerita, sebenarnya yang kamu nampak sebelah kiri ini, yang inilah yang kita perlukan untuk generate OGIF tersebut. Ya, so sebenarnya our first line here is the new one. So saya ada buat nota kaki kat sini, PS, lihat contoh OGIF sebelum ini.
dan buat perbandingan dengan apa yang kita belajar sekarang. Jadi cuma yang bezanya sekarang adalah kali ini kita tidak menggunakan frekuensi, kita menggunakan percentage. Oleh sebab itu kita kena ubah sesuai kita punya approach kita. Dekat sini kita ada apa? So this yang ini is given, ini is given. Lepas tu kita perlu dapatkan percentage terlebih dahulu, kena kira. Lepas tu baru kita cari cumulative percentage. So ingat semula macam mana kita nak dapatkan cumulative percentage. Okey, so bahagian ini kena isikan supaya kita dapat semua maklumat. Jadi diringkaskan cerita, inilah benda yang kita perlukan. So 89.5 dan seterusnya start dengan kosong, dia mesti start dengan kosong, 0 sampai 100. Jadi bila kita dah dapat semua info ini, barulah kita boleh plotkan semua titik-titik berkenaan dan kita sambungkan. Alright. So ini adalah dia punya table lengkap dia. So kamu boleh lihat apa yang saya maksudkan tadi tu. Cuma kita perhatikan dekat sini, kan dia tak start dengan kosong kan. So maknanya kena buat something lah. So itu yang saya maksudkan. Sila rujuk kepada OGIF yang pernah kita belajar sebelum ini. Dan ini adalah rajah lengkap dia. Alright. Berpandukan kepada ini, kita dah boleh plot. Ada berapa titik di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey. So daripada sini kita boleh dapat banyak maklumat lah. So kalau kita nak tahu 40, dan kita boleh terus dapat jawapan. Sama ada kita diberi sini ataupun diberi sini, kita akan dapat jawapan secara terus dengan menggunakan OGIF ini. Okey. Seterusnya kita akan lihat pula mengenai perkara kedua, iaitu percentile rank of a data value. Baik, apabila kita nak mencari percentile rank, kita akan buat perkara berikut. Yang pertama sekali, seperti biasa, kita kena susun data tersebut daripada rendah ke tinggi. Dan yang kedua, kita akan menggunakan formula ini, iaitu ini. So kita akan ada bilangan nombor di bawah X biasanya diberi tambah 0.5 per dengan N adalah jumlah nombor tersebut, bilangan nombor tersebut, tambah darab dengan 100. So ini sahaja formula yang kita perlukan untuk menentukan percentile rank. Okey, now kita tengok satu contoh di sini. Kalau kita baca contoh kat sini, kita lihat apa yang diberi, apa yang ditanya. Baik, soalan dia meminta kita mencari find the percentile rank. Okey, jadi of a score of 12. Jadi dari sini kita tahu yang X-nya adalah 12. Yang ini X-nya adalah 12. Sementara total student adalah 10, N adalah 10. So maknanya ini dah nilai dia adalah 10. Yang 12 ini kita tak boleh masuk di sini. Tak boleh lagi. Sebab ini adalah bilangan nombor di bawah X. X itu 12. Jadi kita look at the data. Ini data dia. Tapi data ni kita belum susun lagi. Sebab data ni dia berterabur. So kita perlu susun data ini terlebih dahulu daripada rendah ke tinggi seperti ini. Ini rendah ke tinggi, dah susun elok-elok. Dan sekarang ni ini adalah 12 kan? X sama dengan 12 kan? Tetapi berdasarkan formula yang diberi itu, dia tanya bilangan nombor di bawah X, bilangan nombor. So kita kiralah bilangan nombor di bawah 12. Jadi ini adalah 12. Berapa bilangan nombor
di bawah 12. Kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan 6 kan? So, jadi di sini adalah 6. Okey nampak kan? Jangan kamu tambahkan pula kat sini 2 tambah 3 tambah 5. Yang tu salah. Dia yang kalau based on formula dia cuma perlukan bilangan nombor below x, ya, bilangan nombor below 12. So kiralah berapa banyak nombor sini dan kita masukkan dekat sini. So kita dapat 6 tambah 0.5 bahagikan dengan 10 darabkan dengan 100. Itu adalah percentile rank. Ya, so ini adalah jawapan dia, 65 percentile. Ini jawapan dia. Okey, iaitu mudah saja. Now kita pergi kepada perkara nombor 3 iaitu quartile. Jadi dalam quartile ini dia kebiasaannya dia ada 3, iaitu the first quartile, second quartile dan the third quartile. Jadi dia ada rumus masing-masing dekat sini ya. So seperti mana yang kamu nampak kat sini, cuma sama seperti yang sebelum ini, data yang diberi kita kena susun terlebih dahulu dari rendah ke tinggi. Ini sangat penting. Then baru kita cari position bagi Q1 itu first quartile, Q2 dan Q3. Ini adalah position ya, sebelum kita nak tentukan apakah quartile dia yang sebenar, maka kita kena tentukan positionnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ini. For the first quartile Q1 dia adalah 1/4 n tambah 1. Untuk the second quartile dia adalah 1/2 n tambah 1, dan for the third quartile dia adalah 3/4 n tambah 1. Ini adalah position. Jadi apabila kita menyelesaikan Q1, Q2, Q3 ini nak dapatkan position dia, kita berdepan dengan dua kemungkinan jawapan. Yang pertama dia adalah a whole number, suatu nombor lah. 3, 4, ini kecuali kosong ya. So kita mungkin dapat 4, 5 dan sebagainya. Yang kedua, kita mungkin akan memperolehi suatu nombor yang ada titik perpuluhan. So jadi yang pertama ini tak ada isu, nanti kita tengok contoh. Yang kedua ini, jika kita dapat suatu nombor yang mempunyai titik perpuluhan, apa yang kita perlu buat adalah kita kena tambahkan dua data tersebut. Nanti kita lihat contoh. Cuma saya nak brief saja apa yang perlu kita buat. Data A tambah data B per 2. So macam tu. Maknanya kena tambah dua data, lepas tu bahagikan dengan 2. Okey ya. So take note yang ini yang akan berlaku sebenarnya. Kita lihat contoh. Ini contoh kita. Ini cara dia. Okey, ini dia. Example ini ya. Dia suruh cari Q1, Q2 dan Q3 bagi data set berikut. 15, 13, 6, 5, 12, 50, 22, 18. Jadi perhatikan data ini tidak tersusun. Pertama sekali kita kena susun dia dari rendah ke tinggi seperti berikut. Yang ini. Ini ya. Susun terlebih dahulu. Then bila dah susun, kita kena cari position bagi Q1, Q2 dan Q3. Baik, kita cari Q1 dulu ya. Q1, mana Q1? Okey, ini adalah Q1 kita. Q1, okey, ada berapa data sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, N dia 8 lah. Jadi ini adalah Q1 ya. Kita pakai formula dia, Q1 ini iaitu 1/4 N plus 1. Kita masukkan semua, N tu 8, 8 tambah 1, kita kira sekejap, kita akan dapat 2.25. Ini adalah position dia. Dan dia ada titik perpuluhan. Ya. So, bila ada titik perpuluhan, kita rujuk semula kepada susunan data kita yang telah kita susun tadi, yang ini. 2.25 kat mana? Dia punya position dia. Ini the first data, ini the second data, ini the third data kan? So, 2.25 berada dekat sini, which is in between 6 dengan 12. Betul? Maka, apa yang perlu kita buat adalah kita kena tambahkan dua nombor ini dan kita bahagikan dengan 2. Boleh? Okay, so
Ini dia 6 tambah 12 per 2 sama dengan 9. Maka 9 adalah jawapan dia. Okey. So Q2 dan Q3 pun sama juga, sebab untuk Q2 apabila kita guna rumus kita dapat 4.5. 4.5 belum jawapannya lagi. Ini hanyalah positionnya sahaja. So by looking at the sequence here, 4.5 kat mana? Dekat sini ya. So 1, 2, 3, 4. Ya. 45 kat sini. Jadi kita kena tambahkan kedua-dua nombor ini dan kita bahagikan dengan 2. Dan kita akan dapat nilai 14. Sama juga dengan Q3 nanti. Q3 ni bila kita buat, kita dapat 6.75. Ya. Dan kita lihat 6.75 itu di sini. Maka dia melibatkan dua nombor ini, iaitu 18 dan 22. Tambahkan dan bahagikan dengan 2. So, finally kita akan dapat 20. Okay guys. So, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. So, kita akan jumpa pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.